Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid pada hari ini? Okey, insya-Allah. Untuk subjek kita iaitu subjek RBT kita pada hari ini, kita akan menyambung pembelajaran kita. Seperti mana minggu lepas murid-murid semua telah pun belajar mengenai pembungkusan makanan. Jadi hari ini saya akan bawakan kepada murid-murid semua tentang reka bentuk makanan. Okey, insya-Allah. Untuk reka bentuk makanan pada hari ini, macam murid-murid tengok dekat depan ustazah, macam-macam ada kan? Okey. Jadi sebelum tu kita tahu dulu apakah dia yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan ni bermaksud penghasilan makanan secara hiasan ataupun ukiran. Penghiasan makanan ataupun secara ukiran. Bahkan Allah SWT sendiri pun telah pun menciptakan makanan-makanan dengan berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai rupa. Contohlah, kalau dekat tangan ustazah ni ada buah urin. Buah urin, bayangkan kalau semua buah-buahan, semua jenis buah-buahan tapi dalam kadar bentuk yang sama. Semua buah-buahan dalam dunia ni bulat je. Bulat sama macam buah urin. Jadi mestilah kita rasa boring kan? Jadi hatta Allah sendiri pun dah ciptakan makanan tu dengan berbagai-bagai bentuk yang cantik. Maka Allah telah mengilhamkan juga kepada manusia untuk mencantikkan lagi makanan-makanan tersebut, mempelbagaikan lagi makanan-makanan tersebut. Okey, antara contoh-contoh penghasilan makanan yang boleh dihasilkan menggunakan ukiran dan hiasan seperti yang pertama iaitu buah-buahan. Okey, buah-buahan. Buah-buahan yang kita tengok ni kan, macam-macam bentuk dia. Ada buah oren, nampak bila buah apple merah pula, walaupun dalam kadar yang bulat, rupanya adalah berbeza dengan buah oren. Okey, seterusnya ada kat tangan ustazah ni ada juga apple hijau. Okey, ini antara buah-buah yang ada kat rumah ustazah lah. Okey, kalau kita tengok dekat pasar raya ataupun dekat mana-mana tempat yang menjual buah-buahan, mesti lebih banyak lagi bentuk buah-buahan yang ada, betul? Okey, jadi seterusnya antaranya juga ialah sayur-sayuran. Okey, kat tangan ustazah ada timun Jepun. Timun bukan setakat timun satu jenis timun je. Ada timun Jepun, ada timun Malaysia, ada apa lagi? Macam-macam jenis lagi lah kan. Jenis-jenis timun ni. Lepas tu ada carrot juga kat tangan ustazah ni. Okey, dan ada juga sedikit salad. Agaknya apa lah yang ustazah nak buat ni kan. Okey, seterusnya yang ketiga ialah konveksi, makanan yang dihasilkan secara konveksi, iaitu seperti hasilnya asalnya daripada gula, dan daripada gula tersebut telah menghasilkan coklat-coklat, manis-manisan ataupun jenis-jenis gula-gula yang awak tengok macam-macam ada dekat pasaran kan. Jelly, okey, macam kat tangan ustazah ada Kinder Bueno, ada Ferrero Rocher, ada apa lagi? Cloud9. Okey, semua perkara-perkara ni dihasilkan asalnya daripada serbuk koko, daripada gula, dan terhasilnya makanan-makanan yang sedap-sedap ni kan. Tapi kurang sihat lah. Okey, jadinya kat sini kan macam ni Cadbury kan, macam-macam bentuk ada. Okey, seterusnya yang datangnya daripada bijirin. Tengok bijirin. Kita tengok macam kat tangan ustazah ni lah ada roti. Daripada bijirin boleh menghasilkan roti, boleh menghasilkan apa lagi? Macam-macam lah. Kadang-kadang roti daripada sebuku roti, bila kita potong-potongkan dia dah jadi bentuk yang lain pula. Kalau kita nak contoh croissant ke, ataupun lagi roti apa yang kamu suka makan, macam-macam bentuk kan. McDonald ke kan. McDonald pun asalnya daripada roti, tapi dihasilkan bentuknya menjadi macam-macam bentuknya. Jadi lebih menarik dan awak akan lebih tertarik untuk makan. Okey, seterusnya, kenapa pentingnya reka bentuk makanan ni? Apa yang menyebabkan reka bentuk makanan ni menjadi sesuatu yang penting? Okey, yang pertama ialah untuk mempelbagaikan pilihan kepada pengguna. Contohlah, kalau ustazah jual roti pada kamu semua, jual roti semata-mata macam ni je, mestilah orang macam, alah, tak ada pilihan lain ke? Okey, jadi antara sebabnya kenapa reka bentuk makanan ini diperbagaikan lagi, sebabnya yang pertama adalah untuk kita menarik ataupun untuk memberikan pilihan kepada pengguna. Contohlah, pengguna dapat contohlah macam kita buat sandwich. Kita buat sandwich dengan tiga bentuk, panjang, bujur dan bulat, dan mempunyai pelbagai perisa. Jadi mestilah kita macam masa nak beli pun kita rasa macam, saya nak beli yang nombor satu lah. Tak nak lah, saya nak beli yang nombor dua lah. Kita boleh pilih, kita ada pilihan. Yang kedua pula, untuk meningkatkan nilai komersial. Contohlah, daripada sebuku roti. Kalau sebuku roti kita jual, mungkin kita dapatlah dalam RM1 kan, RM2. Okey.
Tapi bila mana kita dah menilaikan komersial, kita dah mempelbagaikan bentuk dia, kita dah jadikan sandwich tu cantik, sandwich tu macam menarik untuk dimakan, kita akan dapat meningkatkan nilai komersial dia. Kita dapat jual dengan harga mungkin RM3, mungkin RM4. Kejap lagi kita cuba buat macam mana ya. Okey, seterusnya yang ketiga, memperkenalkan pelbagai budaya pelbagai kaum. Maksudnya, okey, contohlah macam kita tengok contoh kuih muih. Kan kuih muih. Kuih muih macam-macam bentuk. Okey. Maksudnya macam-macam bentuk tu macam mana? Contoh ada kuih tart, ada kuih semprit, ada apa lagi? Macam-macam jenis kuih. Betul tak? Ada biskut, cookies, macam-macam jenis lah. Kenapa pelbagai bentuk? Sebab kita nak jadikan dia satu benda yang pelbagai. Lepas tu secara tak langsung, contohlah kalau kita orang Melayu. Orang Melayu suka buat kuih-kuih yang kuih-kuih manisan kan, macam kuih koci, kuih kari pap, itu semua terkenal dengan orang Melayu. Kalau orang Cina pula, mereka terkenal dengan kuih bulan, bentuk bulan kan, cantik kan, mereka buat kuih bulan tu, kuih bakul. Kalau India pula, orang India, mereka terkenal dengan maruku, mereka terkenal dengan kuih vadi kan. Jadi bila orang tengok tu, ini adalah kuih budaya orang Melayu. Ini kuih budaya orang China atau orang Cina ataupun kuih budaya orang India. Itu semua terbahagi kepada masing-masing punya budaya. Dan yang seterusnya, yang keempat, memenuhi kehendak pengguna. Ada mungkin pengguna yang tak suka sesuatu bentuk tu, tapi bila makanan, mereka bentuk makanan tu dipelbagaikan, ia memenuhi kehendak ataupun memenuhi hajat pengguna tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali, mengikuti trend masa yang terkini. Contohlah apa kita yang sekarang ni kan, remaja-remaja sekarang paling terkenal dengan air boba tu kan. Air boba yang pearl warna hitam-hitam tu kan. Okey, pada kita macam benda tu biasa, tapi disebabkan trend masa kini, dia menjadi sesuatu yang dinaik tarafkan. Asalnya daripada tepung sagu je kan. Tapi daripada tepung sagu tersebut telah dapat menghasilkan air boba yang sedap. Jadi saya tak langsung menjadikan satu benda yang menjadi kegemaran kepada murid-murid sekarang. Bukan kepada murid-murid je, hatta orang-orang dewasa pun lah suka pada air boba tu kan. Okey, jadi kat sini itu antara contoh-contoh dia lah tadi. Kenapa, apa maksud reka bentuk makanan, dan apa maksud ataupun apakah dia punya kegunaan. Kenapa pentingnya reka bentuk makanan tu. Okey, jadi dekat tangan ustazah ni ada macam-macam, betul tak? Okey, tapi tak adalah ustazah nak buat review makan pula kan. Tak, okey. Jadi hari ni, okey, bersama-sama dengan ustazah juga dan murid-murid semua pun boleh pilih apa je makanan yang ada dekat rumah. Atau contohlah paling mudah kat tangan ustazah sekarang ni, ustazah ada 2 keping roti. Tapi ustazah rasa boringnya 2 keping roti yang macam ni. Tapi disebabkan kita ada idea, kita jana idea kita ingin menghasilkan sesuatu reka bentuk makanan. Jadi daripada 2 keping roti ni, ustazah akan menghasilkan sandwich yang mungkin sedap dan lebih menarik untuk kita makan. Okey, dekat tangan ustazah ada roti dan ada telur. Okey, jadi dekat depan ustazah ni juga, dekat depan murid-murid semua, okey, kita buat sama-sama sandwich yang mungkin bila kita boleh makan. Okey, pastikan telur dah direbus. Okey, kadang-kadang telur ni bukan semestinya kita gunakan satu bulatan yang macam ni. Boleh juga kita hancur-hancurkan telur ni, kita campurkan dengan mayonis. Okey, lepas tu kita boleh letak dekat dalam sandwich ni. Tapi ustazah nak yang sihat je lah kan. Okey, jadi ustazah hanya gunakan telur sebiji ni. Okey, hari ni ustazah demo macam mana ustazah buat sandwich. Tapi sebenarnya ustazah selalu buat sandwich yang tak berapa nak sihat lah. Hari ni kita buat sandwich yang lebih sihat sedikit ya. Okey. Ustazah dah pun potong-potong telur ni tadi. Okey, before that, terpulang pada murid masing-masing, pada kamu semua. Adakah kamu suka untuk sandwich tu bentuk 4 segi biasa je, ataupun kamu tak suka tepi-tepi ni tak suka tepi-tepi ni? Boleh juga kita buangkan. Okey, tapi sebenarnya orang kata dekat tepi-tepi ni yang banyak zat dia kan. Okey, boleh juga kita, sebab kita nak bagi sandwich kita cantik je kan. Okey, kita dah potongkan dia. Okey, sebentar ya. Okey, ini dia rupa roti yang kita telah potongkan. Okey, jadi kita ambilkan telur kita.
Okey, kita ambil telur tadi, kita susunkan. Okey, kita nak guna semualah. Kuning ni biasa saya tak makan sangat. Okey, and then ambil salad. Tadi yang saya tunjuk salad. Salad yang cantik daripada macam ni, yang biasa ni. Tapi bila kita takkan sandwich, mungkin dia jadi sesuatu yang lebih sedap kan. Okey, dan seterusnya ini yang biasa menjadi kegemaran, cheese kan. Okey, cheese ni tak kisah. Ini hanya sebagai option je, pilihan. Kamu boleh gunakan ataupun kamu tak nak gunakan pun tak ada masalah. Okey. Okey, jadi Ustazah nak gunakan keping cheese. Ini cheese yang sihat tau. Dia skinny punya. Yang slim punya tu. Ustazah naklah hidup sihat macam awak semua kan. Dan kenapa saya tak gunakan sos-sos? Itu pun semua antara bahan-bahan yang mengandungi banyak bahan pengawet dan tidak menjadi sesuatu yang bagus untuk kita konsumkan. Okey, jadi kita gunakan apa je yang sebagai yang asli lah. Okey. Lepas tu, okey, jadi dah Ustazah punya sandwich. Ya Allah. Bila tengok macam ni, rasa lebih semangat untuk kita makan. Betul tak? Jadinya, okey, Ustazah nak letak dekat dalam pinggan Ustazah dulu. Okey. Dan murid-murid semua boleh hias-hiaskan tau. Ustazah tak ada nak bagi kamu pilihan tak adalah beria sangat kan. Jadi kamu semua boleh hiaskan sandwich kamu. Orang kata bento Okey, dan seterusnya itu tadi kalau kita gunakan bijirin ataupun sayur-sayuran dan bijirin. Okey, dan kalau kamu nak tahu juga daripada buah apple ni juga, buah apple ataupun buah-buahan, tak kisahlah tembikai ke, biasanya orang-orang guna tembikai, apple, anggur kan, yang digunakan untuk menghasilkan suatu hiasan. Okey, contohlah Ustazah tak tahulah Ustazah boleh ke tak. I just try my best lah. Okey, sebab apa Ustazah tengok ada orang yang boleh menghasilkan swan. Menghasilkan swan menggunakan sebiji apple. Jadi Ustazah nak cuba jugalah hari ni kan. Okey, tadi apple yang tadi sebiji tu telah pun dipotong 2. Lepas tu daripada sebelah ni dipotong kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. Okey, seterusnya hati-hati tau sebab kita menggunakan pisau. Kalau boleh murid-murid semua minta bimbingan daripada mak ayah. Okey, jangan buat sendiri, bahaya. Okey, Ustazah ni tak adalah berseni sangat. Ya Allah, hancur pula Ustazah punya. Macam mana jadi swan ni? Okey, bolehlah tu, jadilah. Okey, kita keluarkan kejap. Lepas tu kita potong pula yang belah sini. Hati-hati ya murid-murid. Bestnya kalau kita dalam kelas kan. Tapi tak apa, ada kemas semua ni. Allahu Akbar, patah pula dah dia. Janganlah macam ni, kerja sama lah dengan Ustazah. Okey, sorry murid-murid. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, tak apa, dia boleh susunkan lagi, jangan risau. Okey, nanti kita tengok hasil dia. Okey, kalau murid-murid semua macam nak tengok lebih jelas, boleh juga tengok dekat YouTube. Apa-apalah. Okey, see? Ada bentuk lah. Tengok tu. Cantik kan? Nampak tak? Ustazah rasa tak payahlah Ustazah buat swan kan. Ini pun dah cukup cantik dah ni. Ya Allah, nampak tak betapa hebatnya Allah ciptakan kita punya akal fikiran kan? Macam mana kita boleh menghasilkan. Bila tengok macam ni, kita nak makan pun rasa macam, ya Allah, lebih seronok, lebih excited nak makan, betul tak? Okey, ini antara gubahan-gubahan yang kita boleh buat. Dan daripada carrot ni pula boleh juga dibuatkan bentuk bunga. Macam-macam lagi lah sebenarnya kan. Macam-macam lagi. Okey, jadi apa tugasan yang murid-murid semua kena buat? Ingatkan kena dengar je kan. Okey, ada tugasan dia. Tugasan dia mestilah seronok. Ustazah nak setiap murid membuat satu reka bentuk makanan, menghasilkan menggunakan tak kisah apa je yang ada kat rumah. Jangan susah-susah pergi keluar tau. Bahaya sekarang ni. Jadi murid-murid cari apa-apa perkara ataupun apa-apa benda yang boleh digubah. Gunakan sebiji telur yang direbus pun boleh. Gunakan buah-buahan pun boleh. Gunakan sayur-sayuran pun boleh. Ataupun buat sandwich kegemaran masing-masing pun boleh. Ustazah tak kisah. Dan hantarkan semua hasil-hasil kerja murid-murid semua dalam Google Classroom. Okey?
Jadi kita akan tengok nanti hasil siapa yang Masya Allah yang terbaik. Tapi Ustazah rasa murid-murid Siraj Ustazah ni sangat-sangatlah kreatif. So jom kita hasilkan reka bentuk makanan sendiri di rumah masing-masing. Okey, sekian daripada Ustazah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.